Eh, panas betul lah. Apa masalah punya ni. Kau kelas. Apa kau ni? Kau salah foto ni, weh. Aku mau beli sekolah, kau tak ada kotor ni. Sudah, orang suruh kerja malas. Jangan minta-minta pula. Tak ada pula. Macam sapu. Ya Allah, kenapalah nasib aku kena benda-benda macam ni, Ya Allah. Kau lembutkanlah hati orang kaya itu, Ya Allah. Dan juga kau berikanlah hidayah kepadanya. Berdasarkan apa yang kita nampak sebentar tadi, sepatutnya kita tidak boleh nak bercakap ujuk, riak, takbur, bangga diri. Tak, sebaliknya kita perlu bercakap lebih humble, lebih elok. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah An-Nujum ayat 32 yang bunyinya fala tazukku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqa, yang bermaksud, dan janganlah kau rasa bahawa diri kau itu lebih mulia, lebih baik, lebih suci daripada orang lain. Kerana sesungguhnya Allah tu lebih tahu siapa yang lagi bertakwa antara kita. Dan sebab itu kita tak boleh nak bercakap lebih riak, ujuk dan takut. Itu sahaja. Mana proposal aku? Proposal lepas sate. Aku baru minta hari ni. Mana tak siap lagi? Saya lagi 50% lagi. Apa 50%? Aku nak hari ni. Apa tak siap lagi? Tapi kerja tu baru pergi semalam. Tak ada. Aku nak sekarang ni juga. Tak boleh buat? Okey, saya akan cuba. Kau make sure buat sampai hari ni siap tau. Kalau tak siap kau jangan balik, okey? Baik. Nampaknya hari ni kena OT pula. Tak pernah. Walaupun company tak baik, kerja pun kecil. Daniel ni marah-marah perempuan pula. Tak boy baik. Senang sangat nak kerja ni. Alah, suka dapat sekarang. Pan. Jom, tengok lu. Ons! Jom. Tak apa. Korang main dulu. Main je lah. Daripada apa yang kita nampak dari cerita tadi, kita boleh simpulkan bahawa disebabkan rasa malas, rasa macam kerja tu satu yang mudah. Kita ambil mudah, kita ambil ringan, dan at the end kita akan ikut kita punya nafsu itu sendiri. Dan ini bukanlah satu perkara yang elok ataupun perkara yang kita boleh cakap boleh ambil remeh. Sebab even dalam satu hadis daripada Ibnu Abbas bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sejahat-jahat musuh kamu adalah nafsu kamu sendiri yang terletak di antara dua rusuk kamu. Daripada riwayat Al-Baihaqi. Daripada hadis ni kita boleh nampak yang musuh yang paling jahat bukanlah orang lain, bukanlah musuh kita, bukanlah orang yang kita paling benci, bukan. Sebenarnya musuh yang paling teruk ataupun musuh yang paling kita susah nak kawal adalah diri kita sendiri. Dan disebabkan itu kita perlu jaga, kita perlu perhatikan diri kita supaya tak terikut dengan nafsu kita itu. Jom, cepat sikit. Yelah. Cik Daniel, boleh ganggu. Tapi bos panggil masuk office dia. Apa dia nak lagi ni? Cakap kat dia sekejap lagi lah. Tapi bos kita sekarang. Apa dia nak ni? Sorry. Yelah, sekejap lagi aku datang. Sorry kacau. Apa tu? Ini je dah. Nanti buang marah tak? Kita ambil kau. Ni tu. Kau FK tu. Yang salah So, Bos panggil saya, bos. betul. Duduk je. Sehat kan dia? Saya. Saya panggil kamu kat sini. Ni ada sebab tanya dia. Kamu tahu sebab apa? Saya tak tahu, bos. Apa sebab dia? Sebenarnya saya ni dapat banyak sangat aduan daripada staff-staff saya. Sampai menangis pun ada. Sebabkan kamu. Lepas tu saya tengok prestasi syarikat saya pun makin lama makin menurun. Kenapa? Prestasi company? Takkan saya bos. Ini semua ni pekerja-pekerja baru punya pasal ni. Ni semua mesti diorang punya pasal. Diorang banyak komplain dengan bos kan. Takkan sebab saya bos. Ini diorang komplain-komplain ni sebab diorang tak reti nak buat kerja.
Prestasi turun sebab dia orang tak lagi nak buat kerja. Saya kerja kat sini dah lama dah, takkan saya tak pernah buat kerja bos. Ini semua memang kerja dia orang ni bos. Okey, kalau kamu kata kamu dah lama kat sini, kenapa kamu tak boleh nak guide orang? Gaji kamu dah besar. Saya dah bagi kamu rumah, saya dah bagi kamu rumah. Saya dah bagi kamu kereta untuk kita jalan-jalan pergi Genting, pergi Ipoh, makan breakfast sekali tu. Takkan benda-benda macam ni pun saya nak kena ajar kamu. Cuba kamu tengok. Sekarang ni bos, takkan benda-benda kecil macam ni pun saya nak kena ajar. Ha? Itu semua awak yang kena ajar. Ha? Ni semua ni benda-benda kecil macam ni, ini bukan sebab saya. Ini sebab awak tau. Awak yang tak lagi nak bimbing tu kan. Ha? Awak ni, marah-marah saya ni, awak ni siapa? Saya bos. Awak siapa? Awak saya. Ha. Staff. Jadi duduk. Okey, saya tengok kamu ni macam tak nak berubah. Jadi saya rasa saya bagi je lah kamu hari ni. Esok tak payah datang kerja. Aduh, malamnya aku ada ceramah agama kat Genting. Tapi dah tak ada driver ni. Lesen pun tak ada. Mana Nura? Tolong masuk jap. Ada apa-apa lagi nak tanya bawah ke? Itu je. Terima kasih. So, Ya bos, nak kita pergi Genting lagi ke? sebenarnya memandangkan saya dah pecat si kecil tu, jadi saya dah tak ada driver tau. Saya ni nak ada driver yang boleh bawa saya Genting dalam masa 15 minit je daripada sini. 12. Awak boleh tolong carikan, awak ada kenalan-kenalan? Bolehlah nanti saya tolong cuba je. Ada, boleh. Nanti kalau kamu boleh carikan, nanti beritahu saya. Boleh? Okey bos, baik. Bye-bye. Terima kasih. Apa bos punya awak tadi? Oh, tadi bos suruh cari driver baru. So, driver baru? Dia suruh cari driver sebab dia nak pergi Genting 15 minit. 15 minit? Oh wow, okey. Awak ada kenalan tak? Tak ada. Oh, ada tu. Saya rasa saya ada kawan-kawan, tapi saya cuba tanya dululah. Okey, boleh je. Betul lah bos nak naik 15 minit pergi Genting? Betul. Okay. Kalau ada saya bagi tahu bos ataupun bagi tahu awak dulu. Baik tahu bos. Bagi tahu bos terus. Dia nak cepat. Segera. Segera? Dia nak pergi Genting. Okey. So nanti saya akan rujuk bos terus lah. Boleh. Alright. Terima kasih. Sama. Nanti aku jumpa nanti baik. Aziz! Apa khabar kau? Lama tak jumpa kau. Aziz, sabar. Kau apa cerita sekarang? Kenapa sih? Oh, aku macam ni lah. Ya. Kau kerja ke apa ke? Tak ada? Ya, macam ni lah hidup aku tu. Oh, ya. Kau ingat tak dulu yang kita naik Genting tu semua, yang kita lumba tu kan? Kau ingat? Oh, ingat macam tu. Oi, kau dapat, kau first tu, kau potong aku. Genting kan? Okay, macam ni lah. Aku sebenarnya ada kerja tau. Yang aku nak bagi kau sebenarnya. Kau nak kerja tak? Nak, boleh. Nak? Serius? Okay, bos aku, dia memang suka naik Genting, kau tahu tak? So kalau macam kau pengalaman untuk naik Genting ni, aku rasa kau macam yelah dengan kerja tu. Boleh. Boleh? Aku ingat je lah. Ingat je lah ya? Seluk-seluk belok, kena-kena kita gitu buat lah. drill sikit ingat? Baik kau. Okay, kalau macam tu, okay nanti aku confirm balik dengan staff aku. Nanti berapa aku panggil kau? Kau ada nombor? Tak ada. Tak ada? Okay, tak apa, aku cari. Tak apa, aku ada kat sini. Ada di sini je? Okay, mantap. Nanti kita try lagi dulu. Boleh. Okay, terima kasih. Bye. Kau minta dia sikit bang. Bang, saya macam pernah nampak abang lah. Saya ingat abang, saya pernah hina abang, tolak-tolak abang sebab jadi gelandangan. Kenapa abang tolong saya juga Sebab boleh ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Faris bin Muhammad Faizal dan nombor ID saya adalah 2022917271. Berkenaan dengan tajuk aktiviti berkumpulan
berinteraksi dengan alam ciptaan Tuhan, kami sekumpulan telah memilih untuk berinteraksi dengan gelendangan-gelendangan yang ada di dalam negara Malaysia, terutamanya di Bandaraya Kuala Lumpur. Okey, sebelum tu, apakah yang dimaksudkan dengan gelendangan? Gelendangan ini adalah salah satu terma yang merujuk kepada satu individu ataupun satu kelompok manusia yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma pada masa kini oleh disebabkan dengan nasib mereka yang tidak begitu baik. Selain itu, golongan gelendangan ini juga tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kebanyakan daripada mereka hanya tidur dan berehat di tepi kawasan perumahan, tepi kawasan kedai di sekitar Bandaraya KL. Cukup untuk mereka berehat pada waktu malam itu sebelum mereka keluar untuk mencari rezeki pada keesokan harinya. Seterusnya, mereka juga mempunyai sumber keperluan yang tidak lengkap seperti pakaian, makanan dan sebagainya. Oleh disebabkan dengan kekurangan sumber duit, mereka hanya cukup untuk mengisi perut mereka yang lapar pada waktu hari itu sahaja dan tidak mempunyai duit untuk membeli pakaian supaya mereka boleh bertukar pakaian pada hari-hari berikutnya. Itu dimasukkan dengan terma gelendangan. Okey, jadi penyataan masalah yang boleh saya jelaskan untuk gelendangan ini berdasarkan apa yang kita boleh lihat pada negara Malaysia hari ini, kita boleh nampak yang bilangan gelendangan semakin lama semakin meningkat. Bukan sahaja daripada warga asing, namun daripada warga-warga dalam negara Malaysia kita juga telah makin lama makin meningkat pada hari ini. Kenapa? Okey, pertama, adakah disebabkan oleh COVID-19 yang telah melanda di negara kita sebelum ini meninggalkan kesan dan impak kepada peningkatan gelendangan disebabkan dengan ramai sangat pekerja yang telah diberhentikan pada waktu itu, ataupun sikap individu yang tidak mahu berusaha untuk mencari kerja dan mencari jalan selepas itu dengan hanya duduk menunggu bantuan daripada orang lain, menunggu bantuan daripada kerajaan dan sebagainya. Selain itu, adakah disebabkan oleh sikap individu lain ataupun pandangan masyarakat terhadap masalah gelendangan ini semakin lama semakin terus dibiarkan dan dipandang hina disebabkan dengan mereka tidak mahu membantu, mereka hanya pandang remeh kepada mereka. Adakah ini juga memberi kesan kepada peningkatan jumlah gelendangan? Kesemua faktor ini akan dijelaskan dalam video ini. Jadi stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Daniel Liman bin Ruslan, nombor matriks 2022942803, dan saya akan meneruskan pembincangan ini dengan bahagian penyataan masalah. Sejujurnya, kadar bilangan gelandangan di Malaysia telah mencapai tahap yang sangat merunsingkan, di mana setiap tahun kadar gelandangan di Malaysia telah mencapai lebih daripada 3,000 orang. Walaupun pelbagai operasi dan kaedah penyelesaian yang telah dijalankan oleh Jabatan Kebajikan Malaysia JKM, namun masalah gelandangan ini masih lagi tidak dapat untuk diatasi. Menurut laporan daripada JKM, seramai 4,240 orang telah menjadi gelandangan hanya pada tahun 2017, manakala pada tahun 2018 kadarnya menurun sehingga 3,472 orang dan 3,221 orang pada tahun 2019. Mungkin anda menjangkakan bahawa penurunan ini membawa kepada perubahan yang baik. Akan tetapi, apa yang berlaku pada tahun seterusnya, fenomena kadar kemiskinan oleh disebabkan kedatangan COVID-19 meningkat. Ini dapat dilihat melalui sinar harian di mana kadar gelandangan meningkat akibat daripada COVID-19. Di mana makin ramai rakyat yang kehilangan kerja. Golongan gelandangan ini boleh didapati di seluruh Malaysia. Selangor dan Pulau Pinang adalah antara negeri yang mencapai kadar gelandangan yang tertinggi dengan masing-masing mempunyai kadar gelandangan seramai 766 orang di Selangor dan 1,420 orang di Pulau Pinang. Akan tetapi, antara setiap negeri di Malaysia, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah mencatat kadar gelandangan yang paling tinggi dengan kadar gelandangan yang hampir mencecah 4,000 orang daripada tahun 2017 sehingga tahun 2019. Benarlah bahawa bilangan-bilangan ini kelihatan sangat dahsyat. Namun, jika kita tidak mencari jalan penyelesaian kepada masalah ini dengan secepat mungkin, berkemungkinan besar masalah ini akan berlarutan dengan lebih lama. Jadi itu sahaja daripada saya dan kita akan teruskan pembincangan ini dengan pembincangan seterusnya.
Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Nora Miza binti Ramlan. ID saya adalah 2022909963. Jadi, jom kita sama-sama rungkai faktor masalah yang berlaku terhadap masyarakat dan juga gelandangan. Jadi, yang pertama sekali, jom kita pergi kepada faktor masalah yang berlaku terhadap gelandangan. Okey, yang pertama adalah ketidakstabilan ekonomi. Okey, ketidakstabilan ekonomi ini menyebabkan individu dapat kehilangan pekerjaan mereka dengan mudah. Contoh saya berikan adalah COVID-19 ya. Ini adalah salah satu penyebab ramai sangat yang kehilangan pekerjaan dan menyebabkan kemiskinan. Dan pada akhirnya, segelintir orang menjadi gelandangan. Ini menyebabkan kemerosotan ekonomi daripada kekurangan tenaga kerja itu sendiri. Apabila ramai sangat yang tidak mampu untuk membayar kos rumah sewa, kos makan, kos seharian mereka, menyebabkan mereka tak mampu nak duduk di kawasan rumah mereka yang sedia ada dan mereka terpaksa hidup tanpa rumah yang tetap. Seterusnya, ini membawa kepada faktor yang kedua iaitu disisih masyarakat. Okey, kat sini saya akan beritahu. Masyarakat sering menganggap gelandangan itu kotor, tak bermoral dan menyebabkan mereka rasa lebih terasing. Gelandangan ni sering dijauhi oleh masyarakat kerana stereotip negatif yang dikaitkan dengan mereka. Orang sering menganggap bahawa gelandangan itu pemalas, gelandangan itu penagih dadah ataupun penjenayah sendiri. Gelandangan ni sebenarnya boleh berlaku kepada sesiapa sahaja dan ia selalunya berpunca daripada gabungan faktor seperti kemiskinan, kekurangan rumah mampu milik, penyakit mental dan juga ketagihan. Ini ada kalanya disebabkan oleh kurang sikap berusaha dalam diri sendiri. Gelandangan ni sering menghadapi cabaran yang sangat besar dalam kehidupan mereka dan salah satu faktor kritikal yang dapat mempengaruhi keadaan mereka adalah kurang rasa berusaha. Sikap ni sebenarnya tidak hanya merosakkan dari segi kesejahteraan fizikal mereka, tapi ia juga memberi impak yang negatif terhadap perkembangan diri dan juga peluang untuk keluar daripada kepompong gelandangan itu sendiri. Mereka rasa mereka tak pasti dengan masa depan mereka. Mereka rasa esok mereka tetap akan jadi gelandangan. Jadi mereka tidak mahu untuk berusaha untuk keluar daripada kepompong masyarakat mereka, iaitu gelandangan. Dan mereka diorang rasa macam susah untuk mendapatkan pekerjaan kerana diorang rasa kurangnya akses untuk peluang pekerjaan yang stabil dan pendidikan yang baik untuk gelandangan. Jadi mereka rasa usaha mereka tu sebenarnya tiada hasil. Tapi bagi aspek masyarakat, kita boleh nampak yang banyak sangat orang yang kurang adab. Mereka rasa gelandangan itu sangat kotor dan menyebabkan mereka rasa mereka perlu memandang hina terhadap gelandangan itu tersebut. Mereka kadang-kala bercakap kasar terhadap gelandangan tersebut kerana mereka tidak tahu untuk menjaga budi bahasa sesama manusia. Disebabkan mereka kadang-kadang tidak faham tentang kenapa sebab-sebab gelandangan, ia boleh juga menyebabkan mereka tidak mempunyai adab terhadap gelandangan tersebut. Seterusnya adalah kurangnya kesedaran akan hak asasi manusia. Sebenarnya, masyarakat ini kadang-kadang kurang belajar tentang hak asasi sesama manusia dan menyebabkan mereka rasa untuk mempunyai jurang yang sangat besar terhadap gelandangan tersebut. Mereka ini akan menyebabkan poin saya yang ketiga, iaitu jurang sosial. Mereka akan menyebabkan gelandangan ini adalah golongan yang sangat terpinggir dan seringkali dihadapkan kepada satu lagi dinding sosial yang memisahkan mereka daripada masyarakat yang lebih luas. Jurang sosial ini bukannya mencerminkan ketidaksama ekonomi, tetapi mereka menciptakan kesenjangan yang mendalam dalam interaksi dan perspektif masyarakat terhadap golongan ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faizul Azhar bin Saiful Bahrain 2022-917273 dan hari ini saya akan teruskan pembentangan kita.
Sebelum ni kita dah tahu tentang pernyataan masalah ataupun masalah apa yang berlaku dalam isu gelandangan ni. Seterusnya kita juga dah tahu apa faktor ataupun apa punca yang mempengaruhi isu gelandangan ni. Dan seterusnya adalah kita bagi pada slide ataupun perbincangan saya pada hari ni, which is apa kesan isu gelandangan itu sendiri. Mungkin sebahagian daripada kita pandang lekeh tentang isu gelandangan ni, tetapi sepatutnya isu ni kita perlu fokus dan kita perlu ambil berat. Sebab isu ni sudah semakin membarah dekat Malaysia. Dan masalah gelandangan ini juga bukan sahaja berlaku dekat kita, bahkan berlaku dekat negara-negara lain juga. Ia bukan sahaja berlaku dekat negara yang sedang membangun seperti Malaysia pada hari ini. Masalah ini juga berlaku dekat negara-negara yang sudah maju dan yang sudah terkehadapan daripada kita. Jadi apa kesan dari isu gelandangan ni? Kesan isu gelandangan ni kita boleh nampak dalam 3 orang ataupun 3 kumpulan yang berbeza, which is kepada individu dan kepada gelandangan itu sendiri. Kedua, kepada masyarakat ataupun kepada orang awam seperti kita. Dan yang ketiga pula adalah kepada negara. Yang pertama sekali adalah kepada individu ataupun kepada gelandangan itu sendiri. Daripada kesan isu gelandangan ni, dia akan melahirkan masyarakat ataupun akan melahirkan individu yang tidak produktif dan terlalu berharap atas belas ihsan orang lain. Daripada sini ini akan jadi isu sebab kita semua ada kekuatan, kita semua ada kudrat yang berbeza, ada kekuatan yang berbeza. Dan daripada kudrat dan kekuatan ini, kita perlu menjadi seorang yang berdikari, seorang yang kuat, seseorang yang boleh mencari rezeki, mencari harta, mencari duit untuk kita terus survive dalam usaha kita sendiri. Dan bukannya menjadi seorang yang terlalu berharap, yang meminta-minta daripada orang lain atas kasihan dan atas belas ihsan orang lain. Dan ini merupakan satu benda ataupun satu perkara yang agak kontradi dalam Islam itu sendiri. Seperti mana dalam satu hadis riwayat Tabrani yang berbunyi, An Habsyi bin Junadah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala min ghairi faqr fa ka'anna ma ya'kulul min jabra. Yang bermaksud daripada Habsyi bin Junadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang bermaksud sesiapa yang meminta-minta tetapi dia bukannya fakir, seolah-olah dia seperti makan bara api. Daripada sini kita juga boleh nampak yang Islam itu sendiri adalah satu agama ataupun satu gaya hidup yang tidak menggalakkan kita sebagai umatnya untuk terus meminta-minta ataupun terus berharap. Sebaliknya kita perlu menjadi orang yang lagi kuat, yang mampu menggunakan kudrat kita untuk terus mencari rezeki kita sendiri, mencari nafkah kita sendiri. Dan yang kedua pula adalah kesan kepada masyarakat ataupun kepada orang-orang seperti kita. Dia akan menjejaskan keselamatan ramai pihak, khususnya dalam kalangan masyarakat dan kalangan gelandangan itu sendiri. Tipulah kalau macam kita pergi ke Kuala Lumpur, kita berjalan-jalan di mana-mana lorong, kita rasa selamat. Kita mesti akan rasa macam, siapa dekat sana, siapa kat situ, apa yang dia nak dekat aku. Mesti kita akan rasa macam tu. Dan disebabkan rasa itu, kita akan jadi rasa macam tak selamat. Dan saya tak kata semua, tapi sebahagian daripada kalangan-kalangan itu sendiri ada masalah dari segi sosial. Masalah dalam penagihan dadah, masalah dalam sesuatu perkara yang negatif. Dan kita tak nak benda-benda yang negatif itu akan bagi impak kepada keselamatan diri kita itu sendiri. Dan yang ketiga pula adalah dan ini akan membawa kepada kesan yang ketiga, which is apa yang akan terjadi kepada negara kita sekiranya isu gelandangan ini tidak diselesaikan. Seperti yang saya cakap, itu akan menjadi masalah negara dalam isu keselamatan. Dan yang kedua pula adalah akan menjadi isu dalam kalangan kesihatan. Masalah kesihatan akan menjadi masalah utama dalam kalangan gelandangan. Sebab gelandangan bukannya seseorang ataupun sekumpulan individu, sekumpulan komuniti, sekumpulan masyarakat yang duduk dalam kawasan yang selesa, bukan. Sebaliknya mereka duduk di kawasan kaki lima, kawasan yang boleh dikatakan kotor, dan itu tempat yang boleh tersebarnya penyakit. Dan itu bukanlah sesuatu perkara yang elok dan dia akan menjejaskan dalam kalangan gelandangan itu sendiri dan akan menjejaskan imej negara kita, imej Malaysia dekat dunia. Dan itu sahaja daripada saya tentang isu-isu gelandangan ni, which is masalah itu akan menyebabkan seseorang itu terlalu bergantung berharap, tidak produktif dan terlalu bergantung harap kepada orang lain.
akan menjejaskan keselamatan semua orang dan akan menyebabkan isu kesihatan menjadi isu utama. Dan itu sahaja dari saya. Seterusnya kita bagi kepada slide yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haziq bin Sulaiman. Nombor kad matrik saya adalah 2022601658. Kita akan bercerita tentang mengatasi perasaan ujub. Menyedari bahawa amal soleh yang kita lakukan hanyalah kerana pertolongan, taufik dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Maksudnya, dan apa-apa nikmat yang ada pada kamu, maka adalah ia daripada Allah. Kadang-kadang dalam kehidupan harian adalah penting untuk kita untuk memahami dan mengamalkan sikap-sikap yang dapat membantu kita menjadi individu yang lebih baik dan lebih terbuka terhadap pembelajaran serta pertumbuhan diri. Ini adalah cara-cara mengatasi perasaan ujub. Yang pertama, pemahaman diri. Pemahaman diri ni adalah asas perkembangan peribadi yang melibatkan kejujuran dengan diri kita sendiri tentang kelebihan dan juga kelemahan kita. Dengan memahami diri, kita boleh mengenal pasti bidang di mana kita perlu berkembang dan menghargai kelebihan yang kita miliki. Yang kedua adalah empati. Empati membantu kita untuk lebih merasai hubungan dengan orang lain. Ia melibatkan kemampuan untuk merasai dan memahami perasaan serta pandangan orang lain. Dengan mengamalkan empati, kita boleh membina hubungan yang lebih kukuh dan bermakna dengan orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga adalah komunikasi yang berkesan. Mendengar aktif adalah kemahiran penting dalam berkomunikasi dengan berkesan. Ia melibatkan memberikan perhatian sepenuhnya kepada orang yang bercakap, menunjukkan minat terhadap pemikiran dan perasaan mereka. Dengan mendengar aktif, kita juga boleh membina komunikasi yang lebih baik dan menghargai pengalaman orang lain. Yang keempat adalah bersikap bersyukur. Bersyukur membantu kita untuk membangunkan sikap positif terhadap hidup. Ia melibatkan mengakui dan menghargai pencapaian serta kualiti yang baik sama ada milik kita atau orang lain. Sikap bersyukur membantu kita untuk kekal rendah hati dan menghargai nilai-nilai positif dalam kehidupan. Yang kelima adalah budaya pembelajaran. Budaya pembelajaran ni adalah pendekatan hidup kita yang menekankan semangat pembelajaran berterusan sebagai elemen utama dalam perkembangan diri. Ia melibatkan sikap yang terbuka terhadap pengetahuan yang baru, kemahiran dan pengalaman serta juga kesediaan untuk terus belajar dari setiap situasi yang akan dihadapi. Yang keenam adalah keyakinan yang rendah hati. Memiliki keyakinan diri adalah sesuatu yang baik. Tetapi perlu diimbangkan dengan sikap rendah hati. Keyakinan yang rendah hati boleh kita percaya kepada kebolehan diri tanpa merendahkan orang lain. Ia membentuk keseimbangan yang sihat antara keyakinan diri dan rendah diri. Yang ketujuh adalah menggunakan kritik sebagai motivasi. Memberikan dan menerima maklum balas adalah kunci untuk pertumbuhan peribadi dan hubungan yang sihat. Ini melibatkan memberikan balas dengan cara yang membina dan memberi tumpuan kepada aspek-aspek yang boleh diperbaiki, sambil juga bersedia menerima maklum balas untuk meningkatkan diri. Dan yang terakhir adalah menanam sikap positif. Mencipta sikap positif melibatkan pembangunan pemikiran positif tentang diri sendiri dan orang lain. Ia melibatkan menghargai pencapaian dan kejayaan orang lain tanpa perlu dibanding-bandingkan. Sikap positif membantu kita melihat sisi baik daripada setiap situasi dan meningkatkan kesejahteraan mental. Dengan menggabungkan semua sikap ini dalam kehidupan harian kita, kita dapat membentukkan watak yang lebih baik, lebih rendah hati dan lebih mempertimbangkan terhadap diri kita sendiri dan juga orang lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Merapi. Kad ID pelajar saya ialah 2022-946-891. Saya akan membentangkan mengatasi perasaan malas. Di surah
Al-Insyirah ayat 7, Fa'iza farakta fansab, artinya, maka apabila kamu telah selesai dari sesuatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Untuk lebih memahami dalil ini, ia mengajarkan pentingnya memanfaatkan waktu dengan baik. Setelah menyelesaikan satu urusan, manusia diwajibkan untuk beralih dan memulai urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Ini menunjukkan bahawa manusia tidak boleh malas atau berhenti setelah menyelesaikan satu pekerjaan. Sikap kerja keras dan kegigihan dalam melakukan tugas-tugas kehidupan merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Antara kaedah untuk mengatasi sikap malas ialah dengan mempunyai sikap usaha di dalam diri. Cara-cara mengatasi perasaan malas. Yang pertama, penetapan matlamat. Dengan menekankan kepentingan menetapkan matlamat yang jelas, sama ada jangka pendek ataupun jangka panjang, ia memberikan landasan untuk motivasi dan usaha gigih. Matlamat yang terperinci tidak hanya memberikan arah yang pasti, tetapi juga menjadi sumber motivasi yang kuat. Dengan merumuskan matlamat secara terperinci, seseorang tidak hanya mencipta pandangan yang jelas terhadap apa yang ingin dicapai, tapi juga membina dasar yang kukuh untuk merancang strategi dan mengambil tindakan yang diperlukan. Yang kedua ialah pengurusan masa. Kita perlulah mengatur masa dengan bijak untuk meningkatkan efisiensi dan produktiviti. Jadi, kita perlu membuat jadual yang realistik, mengenali keutamaan dan menghindari penangguhan membantu meningkatkan efisiensi dan produktiviti harian. Yang ketiga ialah kawalan diri. Membina sikap kedisiplinan untuk mengelakkan perkara yang boleh menghalang produktiviti. Ini termasuk menguruskan penggunaan media sosial, mengelakkan penangguhan dan sentiasa fokus pada tugasan-tugasan penting. Dengan mempraktikkan kawalan diri, seseorang tidak hanya mengoptimalkan potensi diri sendiri, tetapi juga membina landasan yang kukuh untuk kejayaan peribadi dan profesional. Seterusnya ialah fokus pada penyelesaian. Dengan mengalihkan tumpuan dari masalah kepada penyelesaian, kita perlulah berfikiran positif dan melihat cabaran sebagai peluang untuk berkembang dan belajar boleh meningkatkan motivasi untuk bekerja keras. Dengan mempraktikkan fokus pada penyelesaian, individu juga dapat membina kebiasaan mental yang memupuk sikap kerja keras yang berkekalan dan memberdayakan mereka untuk menghadapi setiap cabaran dengan tekad. Selain itu, kesedaran akan hasil. Membayangkan hasil daripada usaha gigih. Ini boleh meningkatkan motivasi dan membantu seseorang untuk terus fokus pada matlamat akhir. Selepas itu ialah belajar dari kegagalan. Menggambarkan keberanian untuk menghadapi ketakutan terhadap kegagalan dan melihatnya sebagai pintu pembelajaran yang tak ternilai. Kegagalan yang sering kali ditakuti dan dielakkan sebenarnya adalah kunci rahsia ke arah pertumbuhan dan kejayaan yang sejati. Yang ketujuh ialah berkolaborasi dan belajar dari orang lain. Bekerjasama dengan orang lain boleh memberikan tenaga positif dan idea segar. Belajar daripada pengalaman orang lain juga boleh memberikan motivasi di dalam diri kita. Seterusnya ialah menjaga keseimbangan hidup. Kita perlulah menjaga keseimbangan antara usaha gigih dan waktu rehat adalah satu kunci. Ini memastikan tidur yang mencukupi dan masa rekreasi membantu mengekalkan produktiviti dan kesihatan mental. Keseimbangan ini sebagai suatu seni kehidupan. Ia boleh mencipta ruang untuk pencapaian dan kebahagiaan seiring berlalunya waktu. Yang kesembilan ialah penerimaan terhadap perubahan. Menekankan kepentingan sikap yang terbuka terhadap perubahan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan semangat yang ada. Keterbukaan terhadap perubahan membentuk landasan untuk pengembangan diri. Akhir sekali ialah terus berkembang. Dengan menekankan kepentingan keinginan untuk terus belajar dan meningkatkan kemahiran diri. Peningkatan dalam aspek peribadi dan profesional bukan hanya satu tanggungjawab, tetapi juga menjadi sumber motivasi yang kuat untuk menjaga semangat dan kesungguhan dalam bekerja keras. Dengan mempraktikkan prinsip ini, seseorang tidak hanya membuka peluang untuk pencapaian yang lebih tinggi, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap pertumbuhan diri yang berterusan.
Setiap langkah kecil dalam proses ini berbentuk asas yang kukuh untuk mencapai matlamat dan aspirasi hidup, mencipta satu perjalanan yang penuh pencapaian dan kepuasan diri. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ulaskan daripada pembentangan ini adalah yang pertama sekali, kita sebagai manusia yang berkemampuan perlulah memberi bantuan kepada mereka yang mengalami kesusahan. Tidak kiralah jika seseorang itu tua atau muda, berpangkat ataupun tidak, kita mestilah mengulurkan tangan untuk memberi bantuan supaya beban hidup mereka dapat dikurangkan. Allah SWT telah berfirman di dalam surah Al-Maidah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sadaqallahul azim. Ayat ini membawa maksud, dan hendaklah kamu saling membantu di atas perkara-perkara kebajikan dan juga ketakwaan. Oleh itu, kita harus sentiasa memberi bantuan kepada semua makhluk ciptaan Allah SWT. Selain itu, janganlah kita bersifat angkuh terhadap semua orang dan malas untuk berusaha apabila kita sudah berjaya satu hari nanti. Ini kerana jika kita melakukan perkara sedemikian, Allah SWT akan membalas kita dengan menarik semula rezeki yang telah dikurniakan kepada kita. Kita perlu hindari sifat malas dalam diri kita kerana tanpa usaha dan doa, rezeki mulai menjadi sempit dan sukar untuk diberkati. Sifat-sifat buruk ini dipandang adalah sifat yang keji dan menyebabkan ramai orang yang menjadi tidak suka kepada kita. Sebaliknya, apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu sentiasa bersedekah dan berkongsi rezeki bersama mereka yang memerlukan. Tidak kiralah dalam apa jua bentuk sedekah yang diberi, sifat ini dipandang mulia oleh Allah SWT dan umat manusia kerana kita telah meringankan bebanan hidup orang. Jadi ini dapat membantu untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah SWT dan umatnya. Jadi sekian sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Akan jaga. Terima kasih.